Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita hari ini adalah tentang burnout atau stres di tempat kerja. 53% pekerja di Malaysia mengalami burnout di tempat kerja. Kajian yang dilakukan oleh AIA Vitality. Dan daripada kajian tersebut mendapati 12% pekerja mengalami tahap kemurungan serta gemuruh, anxiety yang tinggi. So, apa itu burnout? So, burnout ini kita boleh kategorikan dia sebagai keletihan yang ketara daripada segi fizikal, emosi, mental dan campur tiga-tiga ini perasaan ragu tentang keupayaan diri. So, tema burnout ini sebenarnya daripada seorang pakar psikologi bernama Herbert Freudenberger, iaitu seorang pakar psikologi, tetapi ianya hanya diiktiraf oleh World Health Organization WHO sebagai satu sindrom klinikal pada tahun 2009. So, apa yang terjadi sebenarnya adalah sekumpulan sukarelawan yang bekerja di klinik percuma di New York, Amerika Syarikat. Mereka mendapati pada awalnya mereka bersemangat, menunjukkan minat yang tinggi, tetapi pada akhirnya sukarelawan ini hilang motivasi, menjadi sinis, mengalami keletihan fizikal serta gangguan emosi yang kita kategorikan dia sebagai burnout. So, apakah faktor-faktor burnout ini? So, kita boleh bahagikan faktor-faktor burnout ini kepada tiga. Yang pertama, beban kerja yang berlebihan. Bila mereka bekerja terlalu banyak berlebihan, mereka akan dapat satu kongres ataupun digelar sebagai burnout. Yang kedua, kerja di luar kepakaran atau bidang tugas yang mereka minat. So, dia punya bidang tugasnya ni ataupun kerja dia yang kepakaran dia ni, tapi dia suruh buat benda yang luar daripada kepakaran dia, benda yang dia tidak minat ataupun di luar daripada bidang tugas yang sepatutnya. Dan yang ketiga adalah personality, juga menyebabkan seseorang itu burnout. Personality saya bagikan kepada tiga. Yang pertama, seorang yang perfectionist sebenarnya akan senang atau mudah burnout sebab dia nak semua benda terbaik, tertib, yang perfect. Perfectionist antara satu sebab burnout. Yang kedua, letakkan target ataupun standard yang terlalu tinggi. Sebenarnya dia punya KPI macam ni, tapi tak, dia letakkan KPI dia tinggi, dia letakkan standard dia tinggi, dan akhirnya dia menjadikan burnout. Dan yang ketiga, antara punca atau faktor utama kenapa burnout berlaku adalah apabila satu orang pekerja ini dia tidak delegate, dia tidak yakin dengan kebolehan orang lain, dia hanya dia seorang je buat, dia yang rasa boleh buat benda itu dengan baik, so dia tak delegate, dan ini menyebabkan dia rasa dia burnout. Okay? Ini adalah tiga sebab faktor-faktor menyebabkan sesuatu itu burnout. So, burnout ni cuba boleh digunakan, konteks ni hanya boleh digunakan untuk pekerjaan saja, ya, bukan untuk aspek kehidupan seharian. Jangan lagi juga kata macam, oh, aku dah burnout dengan hidup. Tak boleh, tak boleh. Dia hanya untuk aspek pekerjaan saja benda ini atau teknologi ini boleh digunakan. So, apakah tanda-tanda burnout? Tanda-tanda burnout yang pertama adalah gejala fizikal. Maksud gejala fizikal ni macam dia akan rasa keletihan sepanjang masa. Dia rasa macam tak larat. Dia akan melibatkan fizikal dan juga mental. So, jadi dia rasa seluruh tenaga dia telah disalurkan untuk pekerjaan tersebut. Dia akan rasa tubuh badan dia akan kerap jatuh sakit. Dia akan rasa sakit kepala. Dia akan rasa sakit belakang, sakit otot, gangguan penghadaman, sukar untuk tidur. Ini semua antara gejala fizikal seseorang itu. Gejala emosi pula, dia akan mudah marah. Dia akan sensitif berbanding biasa. Dia cepat-cepat sikit akan cepat sentap lah, kata. Suka untuk mengawal perasaan dia, suka mengasingkan diri, hilang fokus ataupun kurang tumpuan. Merasakan bahawanya kerja yang dilakukan ini tidak penting dan rasa keyakinan diri rendah. Dia akan rasa macam tak ada masa depan dalam kerjaya, hilang semangat, hilang motivasi diri. Alright, ini semua akan berlaku sebab gejala emosi. Dan last sekali adalah gejala tingkah laku, di mana kita akan nampak orang yang burnout ini, ciri-ciri dia akan nampak penurunan prestasi kerja dia. Kita nampak dia macam ada interpersonal conflict, dia akan ada masalah dengan rakan-rakan sekerja. Kita juga akan nampak dia macam mengundurkan diri dalam mengambil sebarang tanggungjawab. Apa dia tak nak, dia tak nak ambil tanggungjawab. Dia juga selalunya akan nampak gejala tingkah laku dengan menangguhkan kerja. Kalau ada satu kerja, dilambat-lambatkan. Ini semua antara tanda-tanda burnout. So, jika anda mengalami gejala burnout ini, so antara perkara yang anda boleh lakukan yang pertama adalah rehatkan diri. Maksudnya, pergi berehat diri, pergi bercuti. Ambil time off kan, ambil annual leave ke, keluarlah, rehatkan dahulu, minda. Yang kedua, cuba cari hobi atau aktiviti sukan. Seperti hiking, berbasikal, kan ada banyak kan, pergi berenang. Cuba cari hobi-hobi baru. Dan yang ketiga, kenal pasti punca burnout ni.
Apakah faktor? Dia ada banyak faktor. Faktor yang pertama mungkin adalah diri sendiri. Okay. Saya burnout ni sebab apa? Sebab saya ni terlalu perfectionist ke atau dan sebagainya. Adakah burnout ni sebab rakan sekerja? Adakah saya diberi tempat kerja? Adakah semua bebanan diberi kepada saya? Dan juga ataupun C, adakah sebab pekerjaan tersebut menyebabkan saya burnout? So, kita kena pasti untuk memudahkan kita mengatasi masalah burnout ni. Dan sekiranya kita tidak dapat juga cari solution, cadangan saya adalah dapatkan khidmat nasihat profesional agar ia dapat ditangani dengan mudah. So saya harap video kali ini memberi perkongsian dan juga memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.